Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Baiklah, untuk PTPR mata pelajaran sains pada hari ini, pada minggu ini, okey, untuk kelas yang kedua ni, kita akan sambung sedikit, okey. Kita akan pergi kepada kesan perubahan populasi dan juga insya-Allah kita akan masuk sedikit kepada siratan makanan, okey. So untuk siratan makanan nanti akan ada satu lagi video penerangan. So, sekarang ni kita pergi kepada kesan perubahan populasi. Kalau dalam buku teks, murid-murid boleh rujuk muka surat 87 dan juga muka surat 88. Okey, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah populasi? Okey, populasi bermaksud kumpulan hidupan. Okey, populasi bermaksud kumpulan hidupan atau spesies dalam sesuatu habitat, iaitu kawasan. Okey. So, maksudnya, secara mudahnya populasi ni adalah kumpulan, okey, kumpulan haiwan ataupun tumbuhan yang ada di sesuatu kawasan. Di mana untuk haiwan dan juga tumbuhan, okey, tempat tinggal mereka, kalau macam manusia, mesti ada terangkan. Kalau macam manusia, kita gelarkan kawasan kita sebagai rumah, okey. Tapi, kalau untuk haiwan dan juga tumbuhan, kita panggil kawasan ni sebagai istilah yang digunakan adalah habitat. So, istilah yang digunakan adalah habitat. Okey, so habitat ini merujuk kepada kawasan yang mana haiwan dan tumbuhan hidup dekat situ. Okey, so populasi, ingat populasi ni maksudnya adalah kumpulan hidupan yang ada, yang tinggal di dalam sesuatu kawasan, iaitu habitat. Okey. Dalam sesebuah populasi, sekiranya berlaku sebarang perubahan, okey, sekiranya berlaku sebarang perubahan, okey, sekiranya berlaku sebarang perubahan, sama ada dia boleh jadi bertambah, bilangan haiwan ataupun tumbuhan tu jadi banyak, bertambah, meningkat, ataupun berkurang, menurun. So, apakah kesan dia terhadap hidupan yang lain? Okey, so perubahan populasi bermaksud sejauh mana bilangan hidupan akan berubah di sesuatu habitat, di sesuatu kawasan. Sama ada dia boleh jadi bertambah, okay, bertambah banyak, okay, ataupun dia boleh juga jadi berkurang. Okay. Okay. Kenapa? Okay, soalan. Kenapa perubahan populasi akan memberi kesan kepada hidupan? Okey. Mengapakah perubahan sesuatu populasi sama ada bertambah jadi banyak ataupun berkurang menjadi sedikit akan memberi kesan dalam sesuatu hidupan? Okey. Sebelum ni, kita dah belajar tentang apakah rantai makanan dan juga siratan makanan. So, dalam rantai makanan dan juga siratan makanan ni, okey, tenaga sentiasa dipindahkan daripada satu hidupan kepada satu hidupan yang lain. Bermula dengan pengeluar, iaitu tumbuhan, okey, macam kilang. Kemudian dipindahkan kepada haiwan yang memakan tumbuhan. Dan kemudian haiwan yang memakan haiwan tersebut dan seterusnya. Jadi, seandainya, sebagai contoh, haiwan dalam satu rantai makanan ataupun siratan makanan itu menjadi bertambah, bilangan dia berubah, bertambah atau berkurang. So, apakah yang akan terjadi? Dia akan mengganggu keseimbangan. Okey? Dia akan mengganggu, kalau berkurang, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Okey? Berkurang ke bertambah, dia akan mengganggu keseimbangan lah. Okey, keseimbangan di sesuatu habitat, sesuatu kawasan. Jadi kalau banyak, apa jadi? Kalau banyak yang baik, tak apa. Kalau tiba-tiba jadi banyak yang tak baik, contoh, tiba-tiba tikus dekat kawasan tu jadi banyak, itu adalah perubahan yang tak baik lah. Tapi kalau tikus sebagai contoh, dekat kawasan ladang kelapa sawit, tikus tiba-tiba menjadi berkurang, so itu adalah satu kesan yang positif, yang baik, itu yang kita nak. Okey. So, kita akan tengok kepada sebab ataupun faktor-faktor yang menyumbang kepada perubahan sesuatu populasi.
sama ada bertambah ataupun meningkat. So, faktor yang pertama adalah perubahan iklim dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan iklim? Iklim di sini bermaksud perubahan cuaca dunia. Kalau kita tengok rujuk pada gambar yang Ustaz tunjukkan ni, apa yang gambar ni nak tunjukkan adalah dunia kita, bumi semakin panas. Kenapa bumi semakin panas? Sebab utamanya terjadi perubahan iklim dunia ni lebih kepada aktiviti kita, aktiviti manusia. Sebagai contoh, penebangan hutan, pembalakan, pembinaan kawasan-kawasan yang ada bangunan dan sebagainya. Jadi bila cuaca ni berubah, mungkin menjadi lebih panas, so ada sesetengah hidupan ni tak mampu nak hidup. Mungkin akhirnya dia akan menjadi bencana. Sebagai contoh, kalau terlalu panas sangat, dia akan menyebabkan kebakaran di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kalau awak pernah dengar berita tentang hutan di Australia beberapa tahun yang lalu terbakar disebabkan oleh pemanasan global, perubahan iklim dunia. Cuaca naik dengan sangat tinggi. So, bila seluruh kawasan hutan tu terbakar, banyaklah hidupan haiwan dan juga tumbuhan yang mati. Jadi, sebab yang pertama adalah disebabkan perubahan iklim ataupun cuaca. Kemudian kita pergi kepada faktor ataupun sebab kedua adalah penerokaan hutan yang tidak terancang. Penerokaan hutan yang tidak terancang ni, sebagai contoh kalau tengok dekat gambar ni, asalnya di dalam gambar ni merupakan sebuah kawasan hutan belantara. Yang mana hutan belantara ni sebenarnya adalah habitat asal. Habitat yang menempatkan yang ada banyak haiwan dan juga tumbuhan. So, bila datangnya manusia dekat sesuatu kawasan tu, kita nak teroka tempat ni, kita nak jadikan bandar sebagai contoh. So, apa yang diorang buat? Diorang akan tebang, bersihkan, istilah dibersihkan kawasan tersebut. So, penerokaan tak terancang ni, dibersihkan semua, ditebang semua pokok macam dekat gambar ni. Ditebang semua pokok. So, bila semua pokok ni ditebang, haiwan, tak akan ada tempat tinggal, tak akan ada tempat perlindungan. Dan kemungkinan banyak spesies tumbuhan juga akan mati. Akan tak ada. So, itu adalah sebab yang kedua. Dan faktor yang ketiga, sebab yang ketiga adalah aktiviti pemburuan haram. So, pemburuan haram ni, biasanya pemburu-pemburu. Dia akan memburu haiwan-haiwan untuk dijual di pasaran gelap. Pasaran gelap ni untuk mendapatkan duit. Sebagai contoh, dia buru harimau untuk mendapatkan daging, mendapatkan kulit harimau, taring harimau dan sebagainya untuk dijual. Dengan harga yang sangat tinggi, sangat mahal. Diburu gajah, dibunuh gajah, diambil gading, dijual gading gajah tu kepada orang yang memerlukan. Jadi, lama-kelamaan, dia akan menyebabkan, sebagai contoh, macam harimau dengan gajah tadi, akan mati. Sebab apa? Dibunuh. Diburu, akhirnya dibunuh, so bilangan dia akan menjadi berkurang. Dan bila berkurang, dia akan memberi kesan di dalam sesuatu ekosistem, di dalam sesuatu kawasan itulah. Mungkin rantai makanan, mungkin serantai makanan akan terganggu. So, ini adalah antara sebab ataupun faktor-faktor yang menyumbang kepada perubahan, kesan perubahan populasi. Ada juga faktor lain sebagai contoh pembakaran hutan, pembakaran hutan dan sebagainya. So, inilah berkenaan dengan video pada hari ini, iaitu kesan perubahan populasi. So, bagaimanakah perubahan sesuatu populasi itu akan akan mendatangkan kesan yang buruk. Dan juga awak juga belajar tentang faktor yang menyebabkan bilangan haiwan dan juga tumbuhan di sesuatu kawasan tu berkurang. Baiklah. Ustaz akan sambung sedikit tentang kesan perubahan populasi. Nak bagi awak faham.
Okey. So, kita keluarkan pen Ustaz dulu. Okey. So, kesan perubahan populasi. Sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, katakan hari tu Ustaz ada bagi latihan. Minta awak buat dekat WhatsApp. Kan? Pakai emoji kan? Okay, so, sebagai contoh. Saya ambil contoh yang tu ya. Okey. Habitat. Okey. Katakan kita ambil di habitat. Okey. Kawasan ladang kelapa sawit. So, dekat ladang kelapa sawit, okey, kita ada, okey, buah kelapa sawit. Okey, saya tulis kelapa sawit, buah kelapa sawit, okey, dimakan oleh, katakan anak panah, okey, maksudnya dimakan oleh tikus. Okey, dimakan oleh tikus. Dan kemudian tikus ni dimakan oleh ular. So, anak panah, ular. Dan akhir sekali ular dimakan oleh burung. Hari tu burung hantu. Okey. So, kita buat burung hantu. Burung hantu. Okey, ini dalam satu arah kan? So, ini adalah rantai makanan. So, bagaimana, apakah yang dimaksudkan dengan kesan perubahan populasi? Sebagai contoh, Ustaz tanya. Okey, Ustaz tanya sebagai contoh. Ramalkan apakah yang akan terjadi terhadap populasi. Okay, ramalkan apa yang akan terjadi terhadap populasi ular sekiranya bilangan tikus semakin bertambah. Okay. So, bila tikus, sebagai contoh, bila tikus makin bertambah, okay, so bila tikus makin bertambah, okay, bila bilangan tikus bertambah, maksudnya tikus jadi banyak, so secara automatik bilangan ular juga akan jadi semakin banyak, akan jadi bertambah. Sebab apa? Kenapa bertambah Ustaz? Sebab dalam rantai makanan ni kita tengok ular ada makan haiwan lain tak selain tikus? Tak ada. Okey? So dalam rantai makanan ni sumber makanan ular adalah tikus. So seandainya bilangan tikus jadi banyak bertambah, maka bilangan ular juga akan bertambah. Apa jadi pada bilangan burung hantu? So, bilangan burung hantu juga mungkin akan menjadi banyak. Okey. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ramalkan populasi tikus. Okey, ramalkan populasi tikus sekiranya populasi ular, bilangan ular menjadi bertambah, menjadi banyak. Okey. Kalau tadi Ustaz mulakan kalau tikus banyak. Kini Ustaz tukar pula. Ustaz tukar kalau ular banyak, apa yang terjadi? Okey, bila ular jadi bertambah, meningkat, so automatik bilangan tikus akan menjadi berkurang. Okey. Bilangan tikus akan berkurang. Sebab apa? Ular menjadi semakin banyak. Ini yang first beza. Beza antara dua ni adalah yang ini, Ustaz kata yang pertama ni, tikus banyak, apa yang terjadi pada ular? Ular akan bertambah. Tapi soalan yang kedua ni, Ustaz kata, kalau ular bertambah banyak, apa yang jadi pada tikus? Tikus akan jadi berkurang. Kena hati-hati. Soalan nampak sama, tapi sebenarnya dia ada twisting of question. Tipu dekat situ. Okay? So, inilah yang dimaksudkan dengan kesan bagaimana perubahan sesuatu populasi hidupan akan mempengaruhi populasi hidupan yang lain. Okey. Contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga Ustaz kata. Okey, kalau kelapa sawit, okey. Kalau kelapa sawit bertambah banyak. Tak nak bertambah senang. Kalau kelapa sawit berkurang, okay, kalau kelapa sawit berkurang, apakah yang akan terjadi terhadap bilangan tikus? So, automatik tikus, populasi tikus juga akan berkurang. Kenapa populasi tikus berkurang? Sebab sumber makanan dia, iaitu kelapa sawit, sudah pun berkurang. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan kesan perubahan populasi di dalam sesuatu habitat. Okey. Untuk video seterusnya, Ustaz akan sambung ulang kaji berkenaan dengan siratan makanan. Sekian, terima kasih.